Salam satu Malaysia. Seorang kanak-kanak lelaki 5 tahun maut manakala 3 orang lagi cedera parah selepas sebatang pokok tumbang dan menghempap 4 buah rumah di Kampung Bakalau, Beaufort kira-kira pukul 6.20 pagi tadi. Kanak-kanak itu mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di Hospital Beaufort. Dalam kejadian itu, sebatang pokok balak di tebing Sungai Bakalau yang reput di bahagian pangkal tumbang dan menghempap 4 buah rumah papan berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Beaufort, DSP Mustafa Maruf Mustafa berkata, 8 mangsa lain yang terperangkap dalam rumah yang terjejas selamat dan berjaya dikeluarkan penduduk sebelum bomba tiba. Saya sedar tu, saya sudah nampak separuh badan saya sudah kena impap oleh tu bagian kayu rumah kami. Dan time tu kami tengah tidur, jadi kami pun sedar-sedarnya sudah semua kejadian turun tu sudah rumah. Aku terbangunlah, pasal ini aku tidak dapat tidur kan, sakit. Aku dengar berbunyi-bunyi. Aku bilang apa yang berbunyi ni? Mau kasih begini sudah kan? Jadi aku menghadap di jembatan. Teriak sudah aku. Sekali aku tanah dengar bunyi itu, anak-anak aku semua aku suruh pergi melompat ya di rumah. Diorang pun berlarilah pergi sebelah. Kalau pergi sekolah. Seramai 31 orang daripada 4 keluarga terlibat kini ditempatkan buat sementara waktu di Dewan Baru Beaufort. Semua mangsa mendapat bantuan berupa barangan keperluan peribadi dan makanan inisiatif Jabatan Kebajikan Daerah Beaufort. Ketua Bahagian UMNO Beaufort, Datuk Isnin Aliasni turut menyampaikan sumbangan kepada mereka yang terlibat. Kerajaan negeri menerima Living Planet Award daripada Dana Alam Semula Jadi Sedunia WWF sebagai mengiktiraf usaha Sabah melindungi taman lautnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menerima anugerah tersebut bagi pihak kerajaan negeri daripada Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia, Datuk Dr. Dionisius Sharma. Setakat ini hanya 100 anugerah seumpama itu pernah diberikan WWF kepada mereka yang layak sejak diperkenal pada tahun 2000. Ketika berucap dalam majlis penyerahan di Kota Kinabalu, Datuk Musa menyatakan pengiktirafan Living Planet Award itu berikutan cadangan penggezetan Taman Tun Mustafa di Kudat yang merangkumi hampir 1 juta hektar kawasan perlindungan marin termasuk 50 pulau sekaligus melindungi salah satu ekosistem marin yang pelbagai di dunia. Sementara itu, Datuk Dr. Dionisius dalam ucapannya memberitahu, usaha yang digembleng dalam penggezetan Taman Tun Mustafa itu akan dapat memanfaatkan lebih 80,000 penghuni di pantai dan pulau yang dicadangkan. Inisiatif tersebut juga merupakan satu sumbangan besar kepada Sulu Sulawesi Marine Ecoregion Conservation Plan dan Coral Triangle Initiative for Coral Reefs dan Fisheries and Food Security Regional Plan of Action. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah menyiasar melantik 2,000 sukarelawan di seluruh negeri membantu menangani isu kepenggunaan khusus berkaitan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Jumlah itu termasuk 400 sukarelawan yang dilantik di Sandakan. Menterinya Datuk Haji Zainab Ahmad Ayid menyatakan sukarelawan berkenaan berperanan menjadi mata dan telinga kepada kerajaan untuk melaporkan kepada kementeriannya atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK sekiranya berlaku salah laku menipu pengguna. Pelantikan sukarelawan itu juga antara usaha diambil kerajaan dalam melindungi pengguna daripada peniaga yang mahu mengambil kesempatan dalam mendapat keuntungan. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyampaian jaket sukarelawan pengguna kepada sukarelawan bahagian Sandakan di Dewan Warga Tua Sri Harapan Sandakan. Selain itu, kementerian berkenaan turut mewujudkan pasukan petugas perlindungan pengguna bagi melindungi pengguna. Pasukan itu yang turut dianggotai KPDNKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan menerima maklumat hasil aduan pengguna untuk dipantau sebelum tindakan diambil. Bagi menyemarakkan sambutan keamatan tahun ini, buat julung kalinya diadakan pertandingan membina pagar bambu. Pertandingan tersebut diadakan di kampung-kampung sekitar Tambunan yang sememangnya terkenal kerana memiliki 11 spesies bambu. Laporan lanjut bersama Sharon Raymond dan juru kamera Tamrin Achmat.
Pertandingan ini disertai 27 jawatan kuasa kampung di sepanjang Jalan Kampung Sunsuron sehingga Kampung Dabata Tambunan yang meliputi jarak 11.8 km. Kampung-kampung yang mengambil bahagian bertanggungjawab membina pagar yang diperbuat daripada bambu secara kreatif untuk dipertandingkan. Mengingatkan semula generasi muda khususnya di daerah Tambunan ini bahawa bambu ini adalah sebahagian daripada kehidupan masyarakat Kadazan Dusun Tambunan dari dahulu hingga ke sekarang. Beberapa pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang ditemui menyatakan pertandingan tersebut mengimbas kembali kepentingan bambu dalam kehidupan seharian penduduk. Daerah Tambunan ini adalah daerah yang paling banyak bambu di negeri Sabah. Untuk pemegaran ini kita mengharapkan agar semua yang melawat Tambunan ini mengetahui bahawa Tambunan adalah salah satu daerah yang mengeluarkan bambu. Untuk menghidupkan balik suasana yang zaman dahulu yang mana semua sekali penggunaan bambu dihidupkan semula lah. Seperti pagar buat rumah pun dulu-dulu semua pakai pagar bambu. Pertandingan membina pagar bambu ini dianjurkan pejabat daerah Tambunan bersama pejabat wakil rakyat serta beberapa agensi kerajaan dalam daerah Tambunan. Johan pertandingan akan membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, tempat kedua RM2,000 dan ketiga RM1,500. Para peserta akan dinilai berdasarkan 3 aspek iaitu kekemasan, ketahanan dan semangat gotong royong. Kejohanan Sukan Persatuan Badan Berkanun Sukanun merupakan platform terbaik melahirkan kaki tangan yang sihat, cerdas dan produktif serta memupuk semangat kerjasama berpasukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata acara sukan seumpama itu juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan kaki tangan Badan Berkanun seluruh negara. Menurut Datuk Musa, Badan Berkanun memainkan peranan penting dalam memberi sumbangan signifikan bagi membantu kerajaan melaksanakan dasar dan agenda pembangunan sama ada di peringkat negeri mahupun persekutuan. Sehubungan itu, kejohanan tersebut bertepatan untuk menjadikan warga Badan Berkanun sihat dan produktif dalam melaksanakan tanggungjawab bagi mencapai visi dan misi organisasi masing-masing. Dan berucap ketika merasmikan Sukanun kali ke-9 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Turut hadir Yang di-Pertua Persatuan Badan Berkanun Malaysia Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Haji Mahfar. Sabah merupakan tuan rumah bagi penganjuran kali ini dan UiTM Sabah dipilih sebagai hos kejohanan 6 hari itu yang berakhir 3 Mei ini. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.